Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu kita sekali lagi. Kali ini kita masuk dalam video yang ketiga tentang Google Hangout Meets. Okey, dalam Google Meet ni saya dah tunjukkan dalam video yang pertama menggunakan Google Classroom. Video yang kedua kita gunakan Google Calendar, dan yang kali ini kita akan terus direct masuk melalui meet.google.com. Okey, jadi sama ada kita boleh masuk melalui portal Digital Learning. Saya akan tunjukkan bagaimana untuk masuk melalui portal Digital Learning. Okey, dalam menu guru. Okey, di bawah aplikasi Google. Okey, di bawah aplikasi Google kita akan ada pautan untuk semua Google Apps yang dah ada kat sini. Okey, jadi kita boleh melalui pautan Meet yang ini. Okey. Jadi selain daripada itu, saya akan tunjukkan satu lagi contoh. Okey, di sini katakan saya akan tunjukkan satu contoh. Okey, kita boleh type terus meet.google.com. Okey, jadi di sini kita dah nampak meet.google.com, kita tekan enter. Okey, jadi sama juga akan dapat paparan yang sama. Okey. Pertama sekali perlu pastikan kita berada dalam akaun yang betul. Sekarang ni kita berada dalam akaun MOE, bukannya akaun Gmail. Okey. Kemudian kita akan dapat paparan ini, join or start a meeting. Okey, jadi sebenarnya ada dua cara, ada dua peranan kat sini. Sama ada kita boleh join ataupun kita boleh start meeting. Kita akan create satu link yang baru untuk meeting. Okey, jadi kita akan klik situ. Okey, sebelum tu, kalau kita nampak kat sini nothing scheduled for today. Bila kita terlibat dengan Google Meeting, Google Meet, bila ada satu event ataupun classroom yang memberikan pautan ataupun dia dah setkan kita sebagai peserta, seperti dalam video yang kedua saya dah tunjukkan. Bila kita dapat event tersebut, di sini akan muncul schedule meeting. Okey. Jadi kita cuma klik sajalah sebab kita akan join ataupun kita akan sertai sesi tersebut. Jadi untuk kali ini belum ada apa-apa lagi untuk hari ini. Jadi tak adalah senarai untuk meeting. Okey, jadi saya akan klik join. Okey, di sini saya akan masukkan nama sesi tersebut, meeting tersebut. Jadi untuk yang itu saya akan buat kelas juga. Okey, kita namakan Okey, kita namakan classroom itu, sesi tersebut. Okey. Okey, so ada karakter yang tak boleh digunakan. Okey, jadi kita kena semak balik lah. Okey, jadi kita tekan continue. Okey, kita dibawa ke setting untuk kamera dan mikrofon kita. Okey, kalau mikrofon kita ni kita boleh nampak dekat sini. Okey, ada pergerakan kat situ, maksudnya ada bunyi lah. Dia mikrofon kita detect suara. Okey, kita boleh setkan. Kita buat setting sikit. Kita tengok apa yang ada dalam setting Google Meet. Okey, kita ada tab audio dan tab video. Untuk tab audio, okey, di sini ada ikon mikrofon. Bila saya bercakap, dia punya equalizer tu akan bergerak kan. Okey, jadi kita kena pastikan sumber mikrofon kita tu betul. Okey. Speaker, saya rasa tak ada apa-apa yang perlu diubah. Default setting dia biasanya dah okey. Okey, untuk video, okey, ada beberapa video yang kita boleh dapat kat sini. Okey, sekarang saya gunakan integrated webcam komputer saya. Okey, jadi saya akan dapat satu video yang biasalah.
Okey, boleh juga gunakan Snap Camera. Kalau kita install Snap Camera dalam komputer, jadi kita boleh gunakan, kita boleh tukar-tukar background kita dengan tema-tema yang dia dah bagi. Okey, jadi nampak lebih menarik lah. Okey, tapi untuk kali ni saya akan gunakan integrated webcam saja. Okey, send resolution. Jadi di sini kita boleh settingkan kalau talian internet di rumah stabil, laju, jadi kita boleh gunakan high definition. Okey, 720 pixel ataupun kita biarkan saja 360 pixel. Maksudnya pelajar ataupun sesi pembelajaran tu tak adalah terlalu teruk sangat still boleh nampak lagi 360 pixel. Okey, atau yang kedua ialah receive resolution. Resolusi yang kita akan dapat sebab video conferencing macam ni dia adalah dua hala. Okey, dia akan send dan ada juga yang kita receive. Okey, jadi yang kita receive pun terpulang sama ada kita nak buat 720 high definition. Ingat, kalau line internet kita stabil memang tak ada masalah. Okey, standard definition sekarang. Okey, dan kalau nak audio saja, jadi mungkin line teruk sangat, jadi kita nak dengar suara orang je lah. Okey, jadi kita boleh letakkan audio only. Jadi yang keluar masuk tu video dia tak ada masuk lah. Okay, kita tak receive data untuk video. Okay, jadi saya gunakan standard definition. Okay, done. Okay, jadi kalau kita kat sini kita boleh turn on dan turn off kamera. Okay, kalau warna merah tu maksudnya off. Okay, sama juga dengan mic. Okay, di sini. Okay, dia dah buatkan satu kod. Okey, satu kod untuk secara ringkas kita peserta boleh nampak kod ni dan dia boleh faham yang ini sebenarnya sesi apa. Okey, mungkin dalam satu hari ada banyak sesi pembelajaran ataupun meeting. Jadi mungkin dalam schedule dia tadi, seperti yang saya tunjuk pada awal tadi, dia akan nampak beberapa meeting. Jadi dia boleh nampak kod tu dengan baik lah. Jadi kalau kita nampak macam ni, pelajar pun ataupun peserta yang nak join tu pun dia jelas apa sesi mana yang dia nak klik. Okey, jadi sekarang ni saya akan klik join now ataupun kita terus present. Okey, sebelum tu kita tengok dulu kalau ada option kita boleh join and use a phone for audio. Jadi yang ini jarang gunalah. Kita akan terus fokuskan kepada join now. Okey, jadi dia dah generate meeting code Okey, meeting nickname. Okey, jadi di sini kita boleh nampak ini adalah joining info yang kita boleh copy, kita boleh share, kongsikan kepada pelajar. Seperti yang saya dah sebutkan dalam video-video yang sebelum ni, kita boleh gunakan medium WhatsApp ataupun Telegram atau apa saja. Okey, jadi kita boleh copy. Nanti kita akan paste, kita akan tampal dalam group WhatsApp tersebut. Okey, ataupun kita just select yang ini saja, kod untuk Google Meet kita, copy dan paste. Okey, jadi kita dah berada di dalam paparan Google Meet. Okey, secara tak langsung saya akan terus terangkan sedikit tentang paparan Google Meet ni. Okey, dari kiri ke kanan lah, saya akan gerak dari kiri ke kanan. Okey, kalau dari sebelah kiri kita akan nampak details dia. Nama meeting kita ni ialah yang saya dah berikan pada awal tadi, saya dah create. Okey, ini adalah joining info kalau kita nak copy pautan ni kepada pelajar ataupun peserta. Okey, pada tab yang kedua kita ada attachment. Okey, jadi untuk attachment, Google Calendar attachment will be shown here. Nampak di sini dia dah terangkan, dia dah bagi tahu Google Calendar. Attachment ni hanya muncul jika kita, Google Meet ini kita set up di dalam Google Calendar seperti yang saya tunjukkan dalam video yang kedua. Jadi untuk kali ni saya tak boleh nak add ataupun tambahkan bahan attachment ke dalam meeting tersebut. Jadi ini khas untuk dalam Google Calendar saja. Okey. Okey, kita pergi kepada yang tengah ni ialah mic, sama macam tadi kalau nak on ataupun off. Jadi bila kita berada dalam sesi Google Meet,
sepatutnya kalau kita peserta sahaja, kita kena turn off mikrofon. Kalau kita sebagai cikgu yang menyampaikan bahan, menyampaikan sesi pembelajaran, kita kena sentiasa on lah. Jangan cakap tanpa onkan mic. Okey. Yang sebelah tengah ni ialah leave call, maksudnya kita keluar daripada sesi ni. Okey, ini ialah butang yang terakhir sekali kita tekan. Okey. Bila kita dah habis semua sesi, kita akan keluar. Okey. Dan yang sebelah kanannya adalah turn off camera. Kalau rasa kita tak perlu paparkan muka kita dalam sesi tersebut, kita sebagai penonton saja, jadi offkan sajalah. Okey. Jadi dia akan terpapar icon ataupun profile picture kita. Okey. Seterusnya kita tengok turn off captions. Okey, yang ini turn off caption ni, turn on caption ni sebenarnya kalau kita guna bahasa Inggeris, jadi dia akan keluarkan caption yang cantik lah. Tapi memandangkan saya menggunakan bahasa Melayu, dia akan jadi pelik lah. Okey, so kita offkan balik. Okey, present now. Okey, present now kita ada dua pilihan di sini, your entire screen, lepas tu a window. Okey. Entire screen maksudnya saya nak capture satu screen ni dan kongsikan apa sahaja yang saya buat dalam screen kepada pelajar saya. Okay, so bila saya tekan your entire screen, dia akan keluar satu window baru. Dia suruh pilih screen mana yang kita nak pilih. Inilah screennya. Lepas kita pilih, baru akan ada butang share kat sini berwarna biru. Selagi kita tak pilih, dia tak adalah warna biru tadi. Okay, once kita dah pilih, dia tekan butang share. Okay, bila kita tekan share saja, so kita dah boleh mula present screen kita. Okay, screen, entire screen maksudnya penuh ni Okay, satu window kita ni kita kan. Okay, saya cancelkan semula. Okay, pilihan yang kedua, a window. A window ni maksudnya hanya window apa yang dia nak presentkan. Okay, jadi sekarang ni contoh saya ada satu lagi aplikasi lain sedang running. Okay, sekarang ni kita ada Google Classroom. Ini Google Chrome. Yang ini satu lain, aplikasi lain. Jadi ini yang kita nak share. Jadi maksudnya window itu sahaja yang akan terbuka ataupun yang pelajar akan nampak. Kalau kita nak berkongsi PowerPoint atau apa saja bahan, pastikan bahan tersebut kita dah buka dulu. Okay. Jadi kalau tak ada dalam ni, kita boleh tekan cancel dan kita boleh bukalah bahan tersebut. Okay, so katakan kita ni, kita dah buka PowerPoint. Tapi tak ada terpapar pula PowerPoint Okay, katakan saya nak paparkan PowerPoint ni. Okay, balik kepada tadi. Okay, jadi dia dah refresh kat situ. Dah ada dah PowerPoint. Jadi kita bolehlah pilih PowerPoint tersebut untuk dijadikan sebagai bahan yang akan dikongsi bersama pelajar dalam sesi tersebut. Okay, jadi itu adalah share and application window. Window dia sahaja, bukannya entire screen. Okay, saya cancel semula. Okay, pada bahagian hujung sekali, kita akan ada setting. Kita boleh record meeting ini. Okay, peserta pun boleh tekan record ni nanti. Tak ada masalah. Change layout. Okay, layout kita boleh diubah. Okay, untuk sekarang ni kita ada 3 layout. Kita ada sidebar, spotlight dengan type. Jadi sekarang kita pilih auto sajalah. Okay, yang ini buat masa ni, inilah layout yang saya pilih. Ataupun full screen. Kita akan dapat paparan full screen tanpa ada tepi-tepi setting ni semua. Okay, yang bahagian atas pun dah tak nampak. Omnibox, Google Classroom pun dah tak ada. Okay. Ataupun turn on and off caption, yang ini dah ada di sini. Okay, perkara butang yang sama. Setting sama seperti yang saya tunjukkan dalam setting awal kita memulakan Google Meet tadi. Okay, dia punya isi kandungan dia sama sahaja, iaitu ada setting untuk audio dan video. Seterusnya ialah use a phone
for audio, yang ni pun macam tadi, masa mula-mula tadi ada setting ni, saya tak ambil pun. Okay, jadi inilah perkara-perkara yang perlu ada ataupun yang kita perlu tahu dalam paparan Google Meet. Okay, seterusnya di sebelah kanan. Di sebelah kanan ni kita akan nampak muka kita kat sini. Okay, ada satu paparan video kecil. Okay, memandangkan dalam ni. Kemudian di sebelahnya adalah people, chat. Okay, so ada dua kat situ. Satu chat dan satu lagi people. Di sini akan ada counter ataupun bilangan peserta yang ada dalam sesi ni. Okey, memandangkan kali ini saya cuma set up untuk permulaan sahaja, jadi memang saya seorang sajalah dalam ni. Jadi kalau kita ada satu kelas yang masuk join dalam ni, kita adalah ramai peserta dalam ni, akan tersenarai semua. Kalau kamera dia dipasang, akan nampaklah video peserta tersebut. Tapi kalau dia offkan kamera, dia akan hanya terpapar profile picture-nya sahaja. Okey. Sama juga dengan audio. Jadi audio kat sini nampak yang saya sedang bercakap, dia akan detect audio, jadi akan ada pergerakan kat sini. Untuk peserta lain juga akan ada simbol audio kalau dia sedang bercakap ataupun kalau dia offkan mic berwarna merah. Okey, jadi peraturan dalam Google Meet ni, peserta biasanya kena offkan mic, hanya orang yang bercakap sahaja yang onkan mic-nya. Kalau tak, nanti dia akan ada banyak gangguan. Okay, so dia adalah peraturan yang kita perlu patuhi agar perjalanan Google Meet tersebut lancar tanpa sebarang gangguan. Okay, seterusnya kalau kita tengok kat sini, okay, ini sama tadi, chat dengan people. Okay, ini sebenarnya adalah add-on saya. Jadi yang ni saya tak perlu terangkan dengan lebih lanjut lah. Ini adalah add-on daripada Google, add-on untuk Google Meet. Okey, saya rasa itu saja berkenaan dengan kita mencipta pautan untuk sesi Google Meet. Okey, sekali lagi saya tegaskan, untuk mendapatkan info ataupun pautan tu, kita boleh tekan di sebelah kiri dan kita akan dapat joining info di sini. Inilah pautan yang sangat penting yang kita nak kongsikan kepada pelajar tersebut sebelum sesi bermula. Jadi kita boleh setkanlah masanya nanti. Okey, untuk yang ini kita tak boleh setkan masa. Okey, kita cuma perlu dapatkan dia punya pautan ataupun kod kelas tersebut. Itu sahaja. Okey. Jadi saya rasa setakat itu sahaja. InsyaAllah akan berjumpa lagi dalam video yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.